kes pakai seluar ketat waktu berbasikal. Boleh ke tak boleh? Oh pula. Kami pakai kemplikat tak weh, mana kami nak tahu. Dengar ke boleh? Tak berdosa. Dengar lu, awal tak dosa. Yang tak boleh apa dia? Nampak warna kulit, nampak bentuk kemaluan, maka tak boleh pakai. Dosa. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamul muttaqin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah meneruskan pembacaan kitab kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Isa bin Sawrah Ad-Dhahhak At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Sambung pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, hadis yang kelima, Sayyiduna Ali bin Abi Talib berkata, Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil-tawili wala bil-qasiri, shathnul kaffaini wal qadamaini, dakhmul ra'si, dakhmul karadisi, tawilul masrubati, idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama in hatta min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Daripada Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyiduna Ali adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan, kalau dalam sejarah Islam, adalah kanak-kanak yang pertama beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang kedua, kata ulama, pada Sayyiduna Ali bin Abi Talib boleh disebut dengan tiga perkara. Yang pertama, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dan yang ketiga, Sayyiduna Ali alaihi salam. Tiga ini boleh disebut kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang ketiga, Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, nama dia adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Manaf bin Hashim. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi. Maka Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia bersangkutan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada belah datuk dia, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Sangkut pada
Tok Wan iaitu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Sayyidina Ali adalah sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi belah ayah, sepupu yang sangkut belah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Abdullah dan Abu Talib dua beradik dan satu bapa, iaitulah Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah juga diberi gelaran sebagai Al-Qurashi. Al-Qurashi maksud dia memang orang Arab purenya daripada kalangan Arab Quraisy, dan seafdal Arab adalah daripada Arab Quraisy. Dan juga diberi gelaran Al-Hashimi. Disebutkan oleh ulama ahli keluarga Nabi SAW ataupun keturunan Nabi SAW diberi gelaran sebagai Al-Hashimiyah, keluarga Hashim, yakni yang bersangkutan dengan moyang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkahwin dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra iaitu anak kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, itulah Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain. Yang baru ni kita puasa Ashura, puasa 10 Muharram, maka kita puasa dan kita kaca buang surah. Waktu tu juga golongan Syiah pada hari Ashura juga mereka merayakan, bukan merayakan, yakni mereka buat ritual mengikut kepercayaan mereka. Pada hari itulah mereka pukul badan dan sebagainya dan melaknat para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Yang paling hebat adalah pada tanggal 10 Muharram ataupun Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Dan kata ulama juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dilahirkan 10 tahun sebelum daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad. 10 tahun sebelum baginda diangkat menjadi rasul. 10 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib bila mana dilahirkan maka dia dibesarkan ataupun dia hidup dalam kelompok ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak benda yang dia belajar daripada Nabi, sehingga kan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menyertai ke semua peperangan yang disertai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Tabuk sahaja. Peperangan Tabuk. Perang Tabuk berlaku selepas daripada hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Soalan dan jawapan. Abang tu lah. Jadi tuan-tuan nak penindak. Pasal apa Sayyidina Ali bin Abi Talib tak sempat, tak menyertai peperangan Tabuk? Kerana kata ulama Sayyidina Ali bin Abi Talib dia agak lewat sedikit tiba di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia agak lewat sedikit tiba di Madinah Al-Munawwarah, maka menyebabkan dia tidak dapat menyertai peperangan Tabuk. Bahkan ulama mengatakan peperangan Tabuk adalah peperangan yang paling payah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang yang paling jauh tempat dan perang yang paling payah, yang paling sukar, yang paling berat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dalam Sahih Imam Muslim menyatakan tentang perjalanan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in dalam perjalanan menuju ke peperangan Tabuk. Di antaranya pada ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perit, punya panas, punya jauh, mereka minta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak kami nak sembelih buang unta kami ni? Makanan dah tak ada dah ni ya Rasulullah. Stok pun dah habis dah ni ya Rasulullah. Maka di sini ulama mengatakan
nak menunjukkan betapa jauh, betapa susah, betapa payahnya sahabat Nabi SAW menghadapi perjalanan untuk menyertai peperangan Tabuk. Kita pi Badar pun jauh dah 200 kilo lebih dah perang Badar punya tempat. Ini Tabuk jauh lebih daripada perang Badar kedudukan dia. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia hanya tak menyertai perang Tabuk, selain daripada perang Tabuk disertai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang seterusnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkahwin dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah. Dia kahwin dengan Sayyidatuna Fatimah anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah juga berlakunya peperangan Badar, dan tahun ketiga berlakunya peperangan Uhud. Tahun kedua Hijrah barulah berkahwin dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardah di antara salah seorang daripada 4 khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia khalifah yang keempat. Yang pertama khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Amirul Mukminin Uthman bin Affan, yang keempat Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha. Pasal apa ada perbezaan? Sayyidina Abu Bakar khalifah dan ketiga yang selebihnya digelar sebagai Amirul Mukminin. Maka tidak ada perbezaan pun, cuma ditukar pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila mana wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilantik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka rakyat Madinah panggil Sayyidina Umar Khalifatul Rasul Umar bin Al-Khattab. Diulang 2 kali kalimah khalifah. Jadi bila diulang 2 kali, maka Sayyidina Umar kata ni jadi payah, panjang cerita. Esok ni orang lepas aku pula duk ulang 3 kali pula. Khalifatul Rasul Uthman bin Affan. Khalifah punya duk banyak khalifah. Maka Sayyidina Umar kata, lah ni kita bagi pemudah, kita tukar Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Jadi awal-awal yang memegang jawatan gelaran Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, awal-awal yang memakai gelaran Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi nak sebut Khalifatul Rasul Abu Bakar pun betul, Khalifatul Rasul Umar pun betul, Khalifatul Rasul Uthman pun betul, Khalifatul Rasul Ali bin Abi Talib radhiyallahu alaihim ajma'in pun betul juga. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq pun betul, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab pun betul, Amirul Mukminin Uthman bin Affan pun betul, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib betul belaka. Cuma dari sudut penggunaan sahaja. Yang berhormat YB, dia pendek gitu ya, makna macam lah. Tentu tak jadi masalah apa. Nak sebut Amirul Mukminin boleh, Khalifatul Rasul pun boleh juga. Jadi Sayyidina Ali khalifah yang keempat dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 576. Boleh tulis tikam jangan. 576 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali mati pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun ke-40 Hijrah. Tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Hijrah, ketika mana usia 63 tahun. 63 tahun wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib kerana dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam la'natullahi alaihim ajma'in, yang merupakan salah seorang daripada Al-Khawarij yang memerangi sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Bila mana syahid meninggal, maka yang salatkan jenazah beliau adalah anak beliau sendiri Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu
Imam Hasan, abang kepada Sayyidina Husain, abang anak sulung dia daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang menjadi imam salat jenazah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Itu sedikit sebanyak manaqib ataupun riwayat hidup Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, dan kita baru sambut awal Muharram, maka Sayyidina Ali di antara tokoh yang penting dalam peristiwa hijrah, dia yang ganti tempat tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dia tahu kalau orang kafir Quraisy tak selok Nabi punya selimut, barangkali dia kena bunuh. Tetapi di sini nak menggambarkan bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini apa-apa sahaja yang disuruh oleh baginda Nabi sudah semestinya tidak ada mudarat, bahkan ada kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Kalau dia mati pun tuan-tuan, mati syahid masuk syurga tanpa hisab, clear. Tapi mati tak mati selamat, dunia selamat, akhirat pun dia selamat kerana telah memberi peluang dan ruang yang selesa buat baginda Rasul untuk berhijrah ke Mubi Madinah, bukan untuk berlari, faham ke molek tu? Untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, menyebarkan agama Islam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya namun lembut. Tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tapak tangan Nabi isi kejap, isi tebal. Dan begitu juga dengan kaki Nabi SAW pun juga tebal. Seperti mana yang disyarahkan oleh guru saya, Fadilatul Doktor Sya'ban Muhammad Al-Rifa'i Al-Misri hafizahullah ta'ala, yang dikatakan kaki Nabi di sini apa dia? Iaitulah tumit Nabi. Tumit Nabi SAW isi tebal tetapi tak kerah. Nah, tak kerah, lembut elok. Tumit kita tekah-tekah dia lembut, tekah-tekah dia keras. Lak pun keras terus pasal naik ke matu barangkali. Tapi Nabi tak. Tumit kaki Nabi SAW dan tapak kaki Rasulullah lembut dan juga isinya tebal. Kepalanya besar, bukan kepala besar gitu, bukan kita duk faham kepala besar macam orang pesakit. Tak. Kepala besar di sini maksud dia rangka, tengkorak Nabi ni besar. Sesuai dengan tubuh badan Rasulullah yang gagah perkasa. Kalau badan besar, kepala halus tak apa elok tak? Kalau kepala besar, badan pula kemetak, tak cantik juga. Maka Nabi SAW, tubuh badan Nabi murabba'. Macam mana yang kita sebutkan hari itu, tubuh badan Nabi ni pada luas ataupun rangkanya besar. Tubuh badannya tegak. Bila mana badan besar, tubuh tegak, maka sesuailah kepala dia juga ikut dia punya tubuh badan dia. Tak kecil, tak besar, tetapi sesuai dengan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tulang sendinya besar. Tulang sendi yakni al-karadis. Al-dhakhmul karadis. Apa maksud tulang sendi yang besar? Adakah tulang Nabi ni besar nampak pelik? Tak. Maksud dhakhmul karadis, ulama kata sendi-sendi Nabi ni kuat. Sendi Nabi, kepala, tangan, ni siku, kaki, paha, tang mana penyambung-penyambung tulang tu semua kuat-kuat belaka. Sebab itu dalam riwayat tidak ada menceritakan Nabi SAW patah tangan, tak ada. Tak ada riwayat yang Nabi masuk perang kaki patah, kaki tergeliat, kaki terseliuh. Balik Sayyidatuna Khadijah diurut kaki, isteri Nabi diurut pasal terseliuh dalam peperangan. Tak ada. Maka di sini ulama mengatakan itu adalah bukti yang jelas adalah tulang baginda Nabi, kulit ataupun tubuh badan Nabi SAW itu kuat dan teguh. Bulu yang tumbuh di dadanya sehingga pusatnya lebat. Surbah. Nah, maksudnya daripada sini sehinggalah ke pusat, satu line saja. Dia tak cabang-cabang macam umat Nabi. Umat Nabi lain. Umat Nabi bulu dada sampai satu badan. Kadang-kadang bulu kena buat operation pula, hormon terlejak lebih dah. Itu umat Nabi. Nabi bulu start daripada sini, turun sampailah ke pusat.
Satu saja nampak tirus saja. Itu bulu dada Nabi SAW. Ustaz, tu bulu dada kita berceragah ke mana? Nak kena cukur apa? Dia kata. Tak payah cukur. Kerana ini adalah ciptaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada benda yang ada pada Nabi kita boleh ikut, dan ada benda pada Nabi kita tak boleh ikut. Faham tak? Kalau tapak kaki kita isi kurang, tapak kaki Nabi isi banyak, takkan nak pergi pelekah tapak kaki bini kita tempek main kat kaki kita. Pasal apa? Ni sunnah tapak kaki Nabi. Lagu tu boleh makan kaki bini lah cerita dia. Tak ada apa lagi bini buh kaki dulu. Pasal apa? Abang kurang cerdik namanya. Ada benda hak boleh ikut, ada benda yang tak boleh ikut. Bahkan haram kita ikut. Nak menikah lebih daripada 4. Dubat telajak warak pula. Nikah apa haji? 11. Kemah. 11. Sah tak? Tak sah. Hak lebih tak sah. Hak 4 tu yang sah. Hak lebihnya tidak sah. Kerana apa? Tak boleh ikut. Ada benda yang boleh, ada benda yang haram kita ikut. Bahkan tak sah, berdosa pula. Gitu. Baik. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan seolah-olah sedang turun ke tempat yang rendah. Yakni Nabi bila mana berjalan, macam kita bicara sebelum ni, Nabi berjalan, tubuh badan Nabi ni, kaki, orang turun tempat tinggi jarang dia seret kaki. Kalau seret ni kira pelik bin ajaib lah. Menyalahi cara pergerakan manusia biasa. Jadi bila mana dia turun, kita akan menampak. Begitulah cara menapaknya kaki Nabi ketika berjalan. Jalan biasa ni, bukan waktu turun. Sahabat kata Nabi berjalan biasa pun macam turun bukit. Makna kata Nabi berjalan ni penuh wibawa. Nabi tak jalan duk serok-serap. Itu bukan dia. Adakah berjalan serok-serap tu berdosa? Tak berdosa. Tetapi Nabi nak ajak kita jalan yang paling baik, jalan yang paling cantik, jalan yang paling elok orang tengok bila mana kamu berjalan menapak. Di sini Nabi SAW cerita cara berjalan. Bila kita berjalan lagu tu tuan-tuan, pandangan orang tengok kita berontak dah. Hak jenis ni jenis menyegan. Jalan sok-siap ni menyegan. Kalau dia berjalan kemah tak. Dia ni jenis buat kerja laju, dia ni jenis kemah, dia ni jenis tak boleh tengok kurang sikit, dia kira nak perfect. Orang boleh baca dah. Sebab tu ada orang yang pakar, dia kena pergi dia kena pergi satu tempat yang mana tempat ni perunding image kan matang tak tahu lah. Kalau pakai baju lipat setengah ni, apa makna dia? Tu macam Datuk Ismail Sabri apa tu. Dia duk habaq kata hari ni kes COVID segala bla 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 bla. Dia pakai tu bukan dia pakai saja lah. Orang kata kek batik lah. Lantak bila kek apa pun. Tapi hak dia pakai tu tuan-tuan, perunding image dia tak tahu dah. Dia nak habaq hak ni benda yang biasa-biasa ke? Benda yang kena bagi perhatian ke? Benda yang macam mana? Maka pakaiannya itu juga mempengaruhi diri dia tu sendiri. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni perunding image lama dah. Cuma nama ilmu perunding image tu tak ada ya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku lihat orang yang setanding dengan baginda, sama ada sebelum baginda wafat maupun selepas baginda meninggal dunia. Dalam hadis ini ulama mengatakan faedah daripada hadis yang kelima ni pada ulama mengatakan banyaknya riwayat sahabat yang membicarakan tentang keindahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum ni Al-Bara' bin Azib pun cerita benda hak sama. Malam ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun cerita hak sama. Bila mana sahabat ni cerita pasal keindahan Nabi, sahabat ni cerita pasal keindahan Nabi, itu jelas menunjukkan sahabat sangat mementingkan baginda Rasul di dalam kehidupan mereka. Satu. Yang kedua, sahabat sangat-sangat mengambil berat dan menjadikan apa-apa yang ada pada diri Nabi sebagai apa? Sebagai idola dalam kehidupan mereka. Nabi berjalan macam mana? Nabi duduk macam mana? Nabi kaki Nabi macam mana? Semua benda-benda tu sahabat tengok. Kita dah bini duduk belek kaki dah.
Tak ada kerja dia kata. Kaki pun makan cekam, tak ada pasal aku nak pergi bilik kaki Pak Hang dia kata. Contohlah. Ada bini kita duk pergi bilik, main nak tengok tengkok abang ni lagu mana okey tak? Kita pula duk kata, ni Mak Hang ni 3 kali Jumaat nampak gaya ni boleh lah kot ni. 3 kali Jumaat jalan sungguh kawan tu. Pasal apa? Pasal tidak ada orang yang mencintai seperti mana sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang ketiga kata ulama di sini juga nak menunjukkan bahawasanya Sayyidina Ali nak memperakui bahawasanya tidak ada manusia yang lebih indah, yang lebih sempurna atas muka bumi sehinggalah hari kiamat, melainkan kesemua kesempurnaan itu adanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis yang keenam, laporannya sama seperti di atas, makna je lebih kurang sama juga. Hadis yang ketujuh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawili al-mummaghiti wala bil qasiri al-mutaraddidi wa kana rab'atan min al-qaumi wa lam yakun bil ja'd al-qatati wala bis sabiti kana ja'dan rajulan wa lam yakul bil mutahhami wala bil mukalthami wa kana fil wajhi tadwirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Baginda bertubuh sederhana dalam kalangan kaum dia. Yakni kalangan kaum Arab. Jadi Nabi dalam kalangan kaum Arab tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Bentuk badan Nabi ni ideal. Kira tengah-tengah. Rambutnya tidak kerinting, bergulung dan tidak juga lurus kaku. Jadi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Ada tiga. Yang pertama wafrah. Yang pertama wafrah, maksudnya rambut Nabi wafrah ni kalau lepas tak lebih tak sampai cuping telinga, tu dia panggil wafrah. Dia panggil wafrah. Maksudnya rambut Nabi dalam riwayat nanti kita akan jumpa, rambut Nabi ni memang dia automatik belah tengah dah. Tak gaduh sikat pun dia belah tengah dah. Ni rambut Nabi sempoi memang. Rambut Nabi sempoi. Umat Nabi punya pula nak buat belah tengah, dia pergi buat batas ban atas kepala dia. Faham tak batas ban? Dia pergi suruh siapa-siapa cukur. Dia kata hak ni baru sunnah, dia kata. Tu punah ranah bukan sunnah. Ikut orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wafrah rambut Nabi tak sampai cuping telinga. Satu. Dia turun pun tak lebih cuping telinga. Yang kedua wafrah limah ni sampai cuping dan melebihi cuping. Barangkali sampai cuping telinga ataupun lebih turun. Tang ni misalnya lebih turun gitu. Dua. Yang ketiga dia panggil jummah. Jummah ni rambut bila mana lepas kena terus kepala bau. 3 jenis rambut Nabi SAW pada kebiasaannya. Wafrah turun sampai pertengahan telinga. Yang kedua limah sampai cuping ataupun lebih pada cuping. Yang ketiga jummah sampai atas kepala bau. Dan Nabi SAW ada satu lagi rambut yang jarang-jarang Nabi buat, iaitu dia botak terus. Botak bila ketika mana melaksanakan umrah ataupun haji sahaja. Sebab tu sunat bagi orang lelaki. Dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sunat yang dituntut bagi orang lelaki supaya dia botakkan kepala dia. Kerana dalam satu riwayat menyatakan bahawasanya Nabi mendoakan untuk orang yang botakkan rambut dia ketika mana haji ataupun umrah sebanyak 3 kali. Nabi diulang doa kebaikan untuk dia. Adapun kawan yang tak botakkan rambut, Nabi doa sekali saja. Maknanya apa? Isyarat Nabi nak beritahu afdalnya kepala kamu botak bagi orang lelaki. Sebab apa? Barangkali kita mendapat keberkatan daripada doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang balik tak botak rugi.
Dia kata balik mai sik lugak botak pelik tak ya siapa keluar pusat serenti pun dia kata. Bukan keluar pusat serenti. Nah, jadi apa dia? Kalau kita kepala botak ni rambut pendek lah kita kata senang. Hak pertama mandi wajib senang. Bukan nak suruh mandi wajib keram dah. Mandi wajib senang. Pasal apa? Dia terjun air tu lekat terus dah belah. Tapi kalau rambut panjang ni dia, sagi duk nawai duk duk nawai tu saja 7:45 tak habis. Duk nawai tu mentang apa tau. Kan? Hak lagi teruk usolli terus. Usolli rafa'al hadathil akbar. Mayang pun nak mayang, mandi wajib pun nak mandi wajib. Ni lagi pelik lah kawan ni. Jadi bila rambut pendek ni senang. Terutamanya sekiranya orang tu jenis mengapai. Bila dia mengapai lagi bagus, kepala dia ni botak terus. Kepala dia ni rambut pendek. Pasal apa? Dia berangin tu. Bila berangin tuan-tuan, dia berasa kepala ni ringan, senang nak mengapai. Dia kata, ustaz, oi, saya pada muda sampai ketua duk kepala botak payah nak ngapai. Pak Long buka tak buku? Tak buka. Memang payah nak ngapai dah, apa pun tak buka. Tapi cuba mengapai paling kurang. Mengapai try tengok kepala botak mengapai, insya-Allah senang ingat. Dia kata kalau lagu tu potong kepala tu lagi senang ingat apa? Hak tu memang ingat sungguh. Ingat pasal apa? Hamba Allah ni telah membunuh diri. Memang orang ingat dah. Jadi rambut pendek. Sunat ke? Wajib ke rambut pendek? Tak wajib rambut pendek. Nak simpan rambut panjang pun tidak menjadi masalah, tetapi jangan sampai menyerupai orang perempuan. Ni pakai seluar ketat waktu berbasikal. Boleh ke tak boleh? Pula. Ada orang tanya, pakai seluar ketat, seluar fit tu lah. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Nak tanya tuan-tuan boleh ke tak? Tuan-tuan ni tak mau jawab pun. Kami pakai kemplikat tak weh, mana kami nak tahu. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Tak haram lah tuan-tuan, tak dosa. Dengar lagi molek tu. Dengar lagi molek. Tak berdosa. Dengar lu, awal tak dosa. Yang kedua dia pakai dak ketat orang lelaki. Ini cerita orang lelaki dah. Boleh tak? Boleh pakai ketat. Hukum dia makruh sahaja. 2. Yang tak boleh apa dia? Pertama, nampak warna kulit. Warna kulit ni tak mesti ketat. Pakai telekung nampak warna kulit pun tak sah mayang dah. Ni orang lelaki lah. Dia main pakai kain pelikat, kain jarang-jarang macam kan apa dia pukat ikan tu. Nampaklah sikit-sikit tu warna kulit dia tak sah. Maka tak boleh pakai. Baik, sekiranya dia pakai seluar ketat nampak warna kulit tak boleh, dilarang syarak. Yang kedua, nampak bentuk kemaluan. Nampak bentuk angry bird ustaz tadi terus kata. Ni bicara benda ni bicara lama dah. Ni dia keluar main pula. Nampak warna kulit, nampak bentuk kemaluan, maka tak boleh pakai, dosa. Tetapi sekiranya tidak ada dua benda tadi, maka dibenarkan pakai. Seeloknya selalu orang pakai seluar fit, lepas tu dia pakai seluar pendek kot luar. Tak apalah, dia punya bahagian kemaluan dan sebagainya tu tertutup. Yang kedua, bila pakai seluar fit ni nak kena jaga bila waktu sembahyang. Jangan kita duk buat keluar formula ikut kepala kita. Kita bukan ulama. Mesti ikut hak ulama sebut. Syarat sah sembahyang tutup aurat. Selesai. Tutup aurat. Bila kata tutup aurat ni umum. Dia nak pakai kain pelikat ke, dia nak pakai baju hujan ke, dia nak pakai apa pun, penting tutup aurat sudah. Baik. Jadi bila dia pakai seluar fit, ada yang pakai 3 suku, 4 suku, 5 suku, 8 suku, semua adalah suku-suku semua ni. Baik. Dia pakai seluar 3 suku bawah daripada kepala lutut. Baik. Maka seeloknya bila nak sembahyang pakai kain pelikat saya kata. Takut bila mana kita duk turun waktu sujud, kain tu dia akan cuih naik atas. Bila cuih naik atas, jadi yang pertama dia akan menampakkan aurat. Sekiranya dia boleh nampak aurat, dia tutup dengan kadar yang serta-merta, maka tak menjadi masalah. Kalau sebelah saja, ni kalau dua-dua belah ni nak rabui ikut benar ni.
Dua-dua nak kena tolak, pilih. Nampak tak? Maka kita sarankan nak pakai seluar fit biar lebih labuh sikit sampai ke betih kita kata. Sampai ke betih. Baik, orang perempuan boleh tak pakai? Orang perempuan tak boleh pakai. Nampak bentuk badan, maka hukum dia tidak boleh. Azan kan? Tak boleh. Jadi maklum nak kayuh gerek apa pun pakai telekung lepas ni. Pakai telekung insya-Allah orang tak tengok. Jadi maklum nak kayuh gerek boleh kayuh gerek, jangan pakai baju ketat. Jangan pakai baju ketat. Dia kata pakai baju ketat ni ustaz, dia kata kayuh boleh pi 120 terus ada pembohong sangat. 120 kilometer sejam dia boleh kayuh, pembohong pait sangat. Abang man gerek pun paling deras pun dia kata 35 ataupun duk lagu tu dah orang. Nah, 35 kilometer sejam tu pun laju dah. Dia kata pakai seluar fit ni ustaz, kayuh laju. Kayuh boleh pergi merata, tanya dia hang pergi petang mana dah? Boleh pusing satu dunia dah ke? Tak juga. Duk pusing kot sik dugak ni yalah. Pusing gitulah. Hak kalau seluar ketat tu. Jadi boleh pakai orang lelaki seluar ketat, jangan nampak warna kulit dan jangan nampak bentuk kemaluan. Ada pun orang perempuan maklum pakailah baju muslimah ke, baju muslimun ke, kain ataupun seluar yang longgang. Bila duk pakai baju ketat, hak tu yang followers di belakang ramai. Faham tak apa tu? Hak laki tak pernah duk kayuh gerek, pun pi kayuh gerek. Ni kita penin. Abang nak pi mana? Awal nak pi kayuh gerek. Kayuh gerek. Pasal apa? Dah nak exercise. Padahal dia tahu dah lagi geng makcik-makcik ni nanti keluar mai. 6.30 nanti dia pacak kot jalan. Dia pun turut kot belakang. Dia naik basikal tu bukan dia tengok jalan pun. Dia duduk follow punggung maklum tu. Bukan punisi lugak lah. Tapi dia kata kok ni ke? Kan? Duduk follow. Jalan tak tengok dah. Tak tengok dah jalan. Panggung, padang serai. Panggung, duduk padang serai dah. Pasal apa? Duduk khusyuk, tawaduk, duduk tengok hak belakang tu. Kena pula hak depan tu pula. Pakai pula hak ketat anak dara ke, badan sedap sikit ke. Allah. Turut batu pahat pun tak apa. Johor tu. Pasal apa? Ni jenis-jenis lahu ni. Maka sebab itu kena jaga. Nak kayuh lah. Nak kayuh apa pun tak apa. Nak bawa mesin padi pun tak apa. Tak jadi masalah apa. Yang penting tutup aurat. Jadi kalau siapa yang mengatakan pakai seluar fit orang lelaki tu berdosa, maka tu kurang tepat. Tak pernah kena. Oi menyesal habis hak duk kayuh gerek tu. Tak boleh tuan-tuan. Jadi kena rujuk kepada ahlinya. Jadi kita pun sampai daripada hak guru-guru kita habaq, bukan kita buat pala tahu. Jadi bila buat pala tahu jadi masalah. Baik tuan-tuan. Dan katanya lagi dalam hadis ni, melainkan ikal yang beralun. Rambut Nabi tidak kerintin dan tidak juga lurus kaku. Yang ni lurus kaku ni direct terus macam orang buat teknik rebonding tu. Lurus terus. Melainkan ikal yang ni beralun seperti mana apa? Kita kata macam ombak laut, ayak laut tu dia beralun. Begitulah hal keadaan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya tidak gemuk, bentuk wajahnya tidak bulat, tetapi bujur telur. Abyadu mashrabun ad'ajul ainaini ahdabul ashfari jalilul musyashi wal katadi ajradu dhu masrubatin syathnul kaffaini wal qadamaini. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kita sebut dah Nabi bukan putih macam orang berpenyakit. Matanya hitam pekat, yakni mata dalam, bukan mata putih. Putih tetap putih lah. Mata dalam Nabi ni hitam pekat. Hitam pekat. Dan bulu matanya lentik. Bulu mata Nabi ni lentik naik ke atas. Nabi tak pakai maskara, tuan-tuan. Memang sedia kala Allah Ta'ala buat lagu tu dah. Tulang sendinya gagah, bahunya bidang, badannya bersih daripada bulu dan rambut. Maknanya badan Nabi ni tak ada bulu. Tadi kata ada bulu, ni tak ada bulu pula. Melainkan bulu dada hak satu line tu saja. Selain daripada tu tak ada bulu. Bulu tang ni ke, tang belah belakang ke, tak ada. Tapi ada orang yang jenis hormon dia aktif, dia bulu satu badan.
Kira bini kalih depan belakang tak tahu hak mana depan mana belakang. Pasal depan belakang sama ya bulu dia. Ada yang macam tu. Baik. Dan tetapi beliau mempunyai bulu yang lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Surbah tu lah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal dan lembut. Idza masya taqalla'a ka'annama yamshi fi sababin wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyina ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum 'arikatan wa akramuhum 'ishratan man ra'ahu badihatan habatu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, pergerakannya kelihatan tegak, kakinya diangkat dengan kekuatan. Di sini Nabi nak ajak kita, apa benda pun hak kita buat kena ada kesungguhan. Berjalan pun Nabi ajak kena ada kesungguhan. Kerana daripada cara berjalan maka orang boleh mengetahui bagaimanakah cara kehidupan kita. Baik, seolah-olah beliau yakni Rasulullah sedang turun di lereng yang curam. Apabila beliau berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak, yakni seluruh badannya turut berpaling. Kita habaq cara Nabi. Bila ikut hak Nabi, insya-Allah semuanya baik-baik belaka. Boleh tak tuan-tuan? Nampak macam marah saya kata kat YB tuan-tuan ni. Kan bukan YB tuan-tuan lah, mana YB pula. Kan bila orang tegur kalihlah. Waktu kamu sebelum menang, ni undilah saya nak. Saya kalau siapa undi saya ni duduk Jannatul Ma'wa ni. Duduk syurga Ma'wa tu hak teh. Saya duduk ni dengan siapa undi saya ni duduk dengan Rasulullah. Hang mayang subuh pun kadang-kadang tinggal duduk dengan Rasulullah. Banyak cantik dia. Jadi Nabi Muhammad panggil kalih terus. Maka ini ada. Tapi Nabi Muhammad bila mana budak cakap, Nabi akan rendahkan tubuh Nabi sama dengan budak tu. Supaya apa? Dia bercakap tak menjadi payah untuk budak tadi ni. Kalau kita pun payah tuan-tuan ni kalau orang hak tinggi pada kita. Ayah duk tengok tu. Kena pak sama tinggi dengan apa setungkul ke apa. Hak jenis geng gusti mah tinggi-tinggi mah payah. Jadi ini hebatnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, baca hadis ni tuan-tuan betul habis bulan depan dah. Dari bila nak habis 399 hadis insya-Allah. Saya jadi Perdana Menteri 36 kita habis kita ni insya-Allah. Habis. Dan katanya lagi di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Antara dua kepala bau kanan, bau kiri, antara yakni tengah tang mana tuan-tuan? Belakang. Tang ni. Di sini ada khatamun nubuwah. Nanti kita akan jumpa macam mana dia punya bentuk dia dan sebab apa berbeza riwayat dalam kalangan sahabat. Ada sahabat kata macam ni, ada sahabat kata macam ni, maka kita akan jumpa nanti tuan-tuan. Baik, ada khatamun nubuwah. Ini juga yang berlaku pada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bila mana dia main nak menyatakan betul ke tak betul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama apa dia? Yang pertama dia bagi makan dekat sahabat dan Nabi pun ada ketika tu dia kata, "Nah, ambil ini makanan, aku bagi sebagai sedekah." Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku tengok waktu tu Nabi ambil dan Nabi bagi kat sahabat, Nabi tak makan. Maka ini dalil pertama menyatakan itu adalah Muhammad sebab dia tak makan sedekah. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, hari kedua aku main bawa makanan dan aku kata ambil makanan ni, ini adalah hadiah. Dan bila mana aku kata hadiah, Rasulullah ambil, sahabat ambil, Nabi kata samillah, makanlah dengan menyebut nama Allah. Nabi makan, sahabat makan. Dalil kedua, ini Muhammad dia hanya terima hadiah. Dalil ketiga apa dia? Dalil ketiga khatamun nubuwah. Macam mana dia nak cek khatamun nubuwah? Kita sebut dah pada bulan yang lalu. Nabi SAW bila mana pakai ridha, Nabi akan tutup macam tu. Ridha Nabi.
Jadi bila tutup macam ni tak nampaklah belakang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang berlaku bila mana Salman Al-Farisi mai kat Nabi. Allah Taala menggerakkan Nabi SAW apa yang buat? Nabi tarik Nabi punya ridha ni, Nabi tunjuk nak tengok tenang. Tak kena duduk serendai dah. Nabi angkat tunjuk terus. Ketika itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam terus. Kerana tiga-tiga ciri ini ada pada baginda Rasul, dan benda ini yang diceritakan kepada Salman Al-Farisi adalah apa dia? Adalah daripada ahlul kitab. Tok Syekh yang memahami Injil dan juga Taurat. Injil dan juga Taurat dan juga Injil. Nasrani, Yahudi dulu maka mereka ini mengetahui tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu dalam ayat Quran Allah Taala menyatakan dalil yang mana ahlul kitab ini mengenali Nabi Muhammad, tapi depa tak mau juga beriman kepada Nabi Muhammad. Dalil dia surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Allah Ta'ala kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan mereka-mereka yang kami berikan Alkitab. Alkitab maksud apa? Yang kami berikan peringatan Taurat dan juga Injil. Maksud Alkitab, ahlul kitab di sini siapa dia? Kata ulama tafsir daripada kalangan Yahudi dan juga Nasrani, maka mereka ini termasuk dalam ahlul kitab. Ya'rifunahu, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka, bahkan lebih daripada tu. Dia boleh habaqlah kat Salman Al-Farisi, Muhammad ni macam ni, Muhammad ni dia tak makan hak ni, belakang Muhammad ni ada hak ni. Sedangkan depa pun tak nak jumpa Nabi Muhammad. Daripada mana berita tu depa dapat? Daripada Taurat dan juga daripada Injil yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menyatakan wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jangan kamu menyangka mereka-mereka yang kami berikan kelebihan. Kami berikan kelebihan. Dengan kelebihan itulah mereka menjadi orang-orang yang bakhil, kata Allah. Baik. Siapa golongan yang bakhil? Di sini ulama kata dua golongan. Yang pertama bakhil dalam ayat ni orang yang tak mau buat keluar zakat. Yang kedua bakhil di sini siapa dia? Iaitulah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tetapi dia rahsiakan, tak cerita pada orang. Baik. Dan di dalam ayat ini juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, orang yang bakhil di dalam ayat ini siapa dia? Iaitulah ahlul kitab. Yakni ahlul kitab yang faham Taurat, yang faham Injil, yang tahu isi kandungan Taurat, yang tahu isi kandungan Injil. Tetapi mereka dinyatakan dalam ayat ni kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu golongan yang bakhil, kerana kata beliau mereka mengenali Nabi Muhammad tapi tak cerita pada kaum mereka. Depa kenal Nabi Muhammad, depa tak habaq benda hak betul kepada kaum mereka, kerana mereka takut sekiranya kita bagi tahu Muhammad ini adalah rasul yang meneruskan dakwah nabi-nabi kita ni, Nabi Isa, Nabi Musa apa semua ni, nescaya kaum kita tidak akan mengikuti lagi apa yang padri kita. Tak akan ikut lagi apa hak padri yang yang father duk kata ni. Mereka akan mencari terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berita inilah yang dapat kepada Salman Al-Farisi, dan akhirnya dia pergi jumpa Nabi dan dia beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik sekali. Rasulullah sallallahu alaihi iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang hatinya paling pemurah. Rasulullah tidak pernah berkeluh kesah di atas sikap, tidak bertimbang rasa dan penyiksaan oleh kaumnya. Dalam ayat lain surah At-Taubah 128 129
Juzuk yang ke-9. Allah Ta'ala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad antara sifat Rasulullah SAW dia, Nabi ni Allah Ta'ala berikan ujian yang berat. Sebab tu termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, Nabi SAW harisun alaikum. Apa maksud harisun alaikum? Husul alal khairi alaikum. Nabi nakkan, yakni Nabi tamakkan kepada kebaikan, yang kebaikan itu kesemuanya adalah untuk umat Nabi SAW. Sebab tu bila mana ayat yang terakhir Allah Ta'ala, fa in tawallau, wahai Muhammad, kamu berdakwah, kamu dah cerita, depa tawallau, berpaling, depa tak mau. Depa lawan, depa hina, depa maki kamu. Faqul hasbiyallah, katalah wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah bagi Allah Ta'ala buat aku. Ini orang beriman, tuan-tuan. Bila mana orang fitnah dia kata apa? Tak apa, Allah ada. Orang fitnah tuduh dia macam-macam, tak apa, Allah ada. Maka ini yang perlu ada dalam diri kita, orang yang beriman kepada Allah, yakin setiap benda yang Allah Ta'ala datangkan ada hikmah dia dan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda dihalau daripada kampung halaman Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Pak menakan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh dalam peperangan Uhud oleh seorang lelaki nama dia Wahsy radhiyallahu taala anhu. Wahsy bunuh pak menakan Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai satu hari Wahsy menjumpa Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad. Nabi tanya, hang Wahsy ke? Dia kata, ya, saya Wahsy yang membunuh bapa saudara kamu. Maka Nabi SAW memaafkan Wahsy dan Wahsy memeluk Islam. Kita jangan orang bunuh pak belakang kita. Orang sepak kucing kita pun kita pergi sepak kau tu 3 suku maut dah kena. Ni Nabi boleh memaafkan orang. Ini hebatnya sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang kata-katanya paling jujur, al-amin. Bahkan kata ulama, ketika mana usia muda Nabi dah dipanggil al-amin. Dan kita perlu ketahui, orang kafir Mekah depa lawan Nabi bukan disebabkan Nabi, tetapi disebabkan apa yang dibawa oleh Nabi saja. Abu Jahal mai jumpa Rasulullah, wahai Muhammad, ketahuilah kami lawan kamu bukan kerana diri kamu. Kami lawan kamu bukan kerana keturunan kamu. Kami lawan kamu bukan kerana ahli keluarga kamu, tetapi kami lawan kamu kerana agama yang kamu bawa. Itu kami lawan hang. Pasal apa mereka tak lawan Nabi dengan sebab nasab keturunan Nabi? Kerana nasab keturunan Nabi, orang kafir Quraisy pun tahu keturunan yang paling mulia dalam kalangan orang Arab ketika tu. Paling mulia, maka tidak ada tak ada lorong mereka nak pergi maki pak-pak tok nenek Nabi, tak ada. Pasal paling mulia. Mereka nak kata Nabi SAW ni cacat. Tak. Nabi SAW pun dipandang indah oleh orang musyrikin Mekah pada ketika tu. Mereka pandang indah. Macam mana mereka nak kata Muhammad ni tak cantik, sedangkan orang lain kata cantik? Maka mustahil mereka nak ambil bahagian tu. Mereka nak kata Nabi Muhammad penipu. Tak boleh penipu. Kerana gelaran Al-Amin diberikan sendiri oleh orang musyrikin Mekah. Hak kafir sendiri yang boh Al-Amin. Bukan Nabi sendiri boh, tapi orang kufar sendiri yang letak. Jadi mereka guna cara yang lain. Mereka attack dari sudut apa yang dibawa, yakni Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang perangainya paling lembut. Lembut pada waktu-waktunya lah. Waktu perang tak lembut lah tuan-tuan. Perang lah. Waktu perang pun dia buat lembut juga, letih banyak lah. Waktu perang lah. Waktu lembut terutamanya dengan budak-budak, dengan kanak-kanak dan dengan isteri ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, aku yang paling terbaik dalam layanan ahli keluarga, yakni isteri aku. Nabi boleh duk kokong bini. Nabi mandi sekali dengan bini. Kita payah nak mandi dengan bini. Tak dan Ustaz. Dia kata tak dan. Tak dan sedia. Bukan tak dan sedia, dan. Tapi bini tak mau mandi dengan kita. Pada muka. Tak. Nabi apa? Lemah lembut Nabi SAW. Nabi layan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nabi layan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lembut.
ketika mana Aisyah datang haid mai bulan, Nabi tolong suap bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi share makanan dengan dia. Nabi gigit pada bahagian gigitan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu dia haid. Di sini ulama kata Nabi nak ajak orang perempuan yang mai bulan sentuh dia tak najis. Yang najis itu darahnya saja. Kita nak peluk dia ke, nak apa ke, maka hukum dia boleh. Yang tak boleh berjimak dan melakukan hubungan luar tabi'i sahaja. Itu baru dilarang, haram hukum dia. Lembut, jangan kanak-kanak, lembut. Sehingga kan seorang sahabat Nabi, bila mana dia tengok Nabi cium satu orang budak, dia kata, ya Rasulullah, saya ni ada nak ramai sekali pun tak nak cium. Tu dia, cium budak bawah umur lah tuan-tuan ni. Janganlah kita umur 65 pergi cium budak umur 20, hak perempuan, hak tu boleh sakit lah tu. Nabi cium budak, boleh sakit lah tu. Jadi patut padan. Budak hak kecil-kecil tu, 2-3 tahun tu. Baik. Dan paling ramah dalam pergaulan. Nabi bercakap, tuan-tuan, Nabi bercakap ikut angin orang. Nabi tak potong angin. Tak potong angin. Apa dia contoh? Kawan depa ni duk sembang pasal gerek. Duk kayuh gerek. Hang tukar gerek kurang. Tiba-tiba mai satu orang syekh, dia kata, ingatlah pada Allah Ta'ala. Ni mau potong angin mau orang ni. Nabi bukan begitu. Hak ni telajak warak, kurang cerdik nama dia. Depa ni duk sembang ni, kita ni kena buat rumah besar, kena buat lagu ni. Dia kata rumah ni mau dunia mah, kita nak rumah akhirat. Jenis ni pang sedih bagi duduk dalam kubur tu. Pasal apa? Jenis tak faham bahasa. Nabi, sahabat cakap bab dunia Nabi bercakap. Sahabat cakap bab sekian Nabi bercakap. Nabi tak pernah potong angin. Sahabat cerita dunia, Nabi sulam akhirat. Sahabat sulam akhirat, Nabi sulam dunia. Ada. Nabi ikut sahabat. Kena gitu. Jangan duk terlajak warok kan. Ittaqullah. Taqwa pada Allah. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kemah. Akhirat tu kekal abadi. Betul dah, akhirat tu kekal abadi. Dunia mu kalau tak ada rumah pun nak mayang pula, akan mayang atas kubur pun. Kena faham molek tu. Habis. Sesiapa yang melihatnya buat pertama kali pasti akan menaruh hormat dan segan padanya. Yakni haibah. Hebat tu lah. Hebat tu kalimah Arab lah tu, Melayu ambil hebat. Siapa tengok Nabi saja, dia berasa apa? Berasa, kemahnya. Tengok Nabi, dia berasa gerun. Bukan gerun takut nak lari. Tetapi gerun rasa apa? Rasa macam ta'ajub. Subhanallah. Ulama ni lain macam aku tengok dia. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok lagu mana tok-tok guru besar mai. Kita tengok tok guru tu pun lain macam lah. Lain macam je aura dia. Tengok hebat tu guru ni. Padahal tak nak jumpa pun. Tengoklah gambarnya. Hebat tu guru ni. Apa dia tu? Dia panggil izzah. Dia punya kemuliaan, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam riwayat kata, kalau duk jauh nampak suka. Suka tengok jauh Nabi kot je, suka isyuknya tengok. Bila nak kuih lama, kuih dekat, maka bertambah kasih sayang. Kuih dekat, kuih sayang. Kuih dekat, kuih sayang. Orang tengok kita kok jauh syegaknya, kuih dekat, kuih maki. Kuih dekat, kuih maki. Itu beza. Pasal apa? Kok jauh nampak macam muka suci lah. Bila mereka tu dia jerawat batu, batu kan campur mau ada atas muka dia, maka itu berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya lagi sikit lagi. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda tentu nanti akan mencintainya. Kerana apa? Mencintai dengan akhlak-akhlak yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menceritakan sifat Rasulullah tentunya akan berkata, belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengan beliau, sama ada sebelum kelahirannya ataupun sesudah beliau meninggal dunia, yakni selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebut bulan yang lalu, kata Al-Imam Al-Qurtubi, antara tanda sempurnanya iman seseorang kepada baginda Rasul, dia beriktikad, meyakini bahawasanya tidak ada seorang pun daripada kalangan anak Adam, yakni manusia, semenjak daripada Allah cipta Nabi Adam,
sehinggalah hari kiamat yang terhimpun pada dirinya semua kebaikan, kemuliaan, kesempurnaan, kecantikan, keindahan hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam segak, Nabi Muhammad jauh lebih segak. Nabi Yusuf segak, Nabi Muhammad jauh lebih segak. Kerana Imam Qurtubi kata, kalau semua hak duk segak tu duk ada, Nabi Muhammad lagi segak daripada hak ada sebelum dan selepas. Jadi kita kena i'tiqad, jazam, putih 100% tidak ada manusia yang lebih mulia, lebih indah, lebih cantik berbanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-8 insya-Allah. Jadi di ma'had kita pun, pelajar kita pun, kita baru mula baca hari ni. Kita baru mula baca hari ni, tapi baca lambat lah tuan-tuan ni. Mengaji di ma'had kali baca cepat-cepat. Di masjid kita baca habis cepat dah ni tuan-tuan. Kira habis cepat dah ni. Kira perkara ni tahap pakai solat fit dah ni. Kalau kayu hirak ni, kira laju sungguh lah. Jadi di ma'had kita cerita. Cerita satu per satu kepada pelajar kita. Jadi setiap hari pelajar kita selepas asar kita akan buat rawhah. Rawhah ni pengajian santai. Antaranya kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah daripada awal sampai khatam, diselangi dengan qasidah. Selangkan dengan qasidah. Paling kurang pelajar ni dia tak stres tuan-tuan mengaji. Dia mengaji, dia qasidah, tu dia mengaji, dia qasidah. Tempat tuan-tuan masjid ni payah nak buat qasidah. Setengah orang dia boleh terima, setengah orang tak boleh terima. Ni bid'ah masuk neraka. Pula dah duk bergaduh bid'ah tak bid'ah ni panjang cerita lah tuan-tuan ni. Orang duk pekalut, duk perang apa semua, dia duk bid'ah kunut tak kunut ni tak ada kerja punya orang. Jadi insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Dan tuan-tuan, pendaftaran pelajar sekolah kita dah dibuka untuk sesi 2021. Pelajar rendah pun ada, pelajar menengah pun ada. Rendah start darjah 1 lah. Wajib duduk asrama tuan-tuan, sebulan sekali balik. Pra tahfiz pintar, insya-Allah kita akan menumpukan terutamanya hafalan al-Quran juzuk amma dulu. Bolehlah tuan-tuan budak sekolah rendah hafal juzuk amma, dan alhamdulillah ada pelajar kita yang dah 3 juzuk, darjah 5 hafal 3 juzuk, jadi pak dia pun tak hafal 3 juzuk. Lam yakulil tu pun 4 kali ulang dah, kena ketuk dengan anak dia pula pak tu pun. Dah paling kurang. Lepas pada tu dia nak mengaji mana pun kau suka dia lah. Darjah 1 sampai darjah 6. Peringkat menengah pula lelaki dan perempuan. Lelaki saya yang atuk, dan juga perempuan kakak saya yang akan uruskan. Jadi di lelaki tempoh pengajian dia 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun pertama dia akan khusus dalam tahfiz Al-Quran. Dia khusus penghafazan Al-Quranul Karim dalam tempoh 3 tahun. Itu kita punya jangkaan. Bergantung pada kelajuan budak tu lah. Ada budak yang 2 tahun setengah habis dah. Ada yang budak 4 tahun habis dah. Ada yang budak bertahun-tahun tak habis lagi. Ada agak jenis tu pun. Jadi purata ghalib biasa kalau sehari selai dia hantar 2 muka, 3 tahun habis. Sebulan dia boleh 2 juzuk. 3 sehari 1 selai, maka 3 tahun dia habis 30 juzuk insya-Allah. Jadi habis 3 tahun hafazan Quran dan dia akan masuk fasa yang seterusnya, iaitu fasa talaqi kitab. Jadi talaqi kitab tu dengan saya tak lepas ke orang. Bila nak murid duduk dengan kita ni, kita tahulah kita nak kona kat mana, dan dia wajib kena habis beberapa kitab asas sebagai seorang penuntut ilmu. Di antaranya kalau ilmu tauhid, dia kena habis baca dengan saya, iaitu kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam lebih kurang 56 bait syair Aqidatul Awam, dan disyarah pula oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bintani dalam kitab Nuruz Zalam. Kita akan baca dalam setahun tu beberapa kitab. Antaranya Aqidatul Awam, yang kedua Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Ni dibaca satu persatu, bukan baca habis gitu ya. Baca satu persatu, huraian secara terperinci, satu huruf ke satu huruf.
Yang ketiga, sirah. Sirah antaranya kita akan baca sirah Nurul Yaqin. Ringkasan kepada sirah Nurul Yaqin. Tak tebal mana tuan-tuan ni, ringkasan saja. Tetapi kita akan muatkan dengan ulasan-ulasan para ulama. Paling kurang pelajar ni dia baca kitab kecil, tetapi maklumat yang dia dapat itu kebanyakannya luar daripada kitab. Habis 4 tahun, insya-Allah tuan-tuan, kita ada buat beberapa perancangan. Antaranya kita akan hantar pelajar ini tuan-tuan ke Tunisia. Masuk di Tunisia, di sana lebih kurang 4 tahun insya-Allah. Dan yang terbaru tuan-tuan, saya ada menghubungi seorang sahabat saya, Fadil Ustaz Amidi, anak Syekh Zainul Asri. Insya-Allah dalam minggu ni saya akan jumpa dengan dia untuk buat urusan muadalah, macam mana kita nak hantar pelajar kita ke luar negara, di antaranya ke Turki. Turki di antara tuan-tuan sistem hafalan yang cukup hebat. Hafalan Turki ni hebat sungguh tuan-tuan. Ramai arti-arti hantar anak pergi Turki. Di samping anak dara Turki tu memang tegak lah. Tapi kita kena ambil anak dara Turki tu, nak ambil hafalan Quran, kuatkan hafalan dia. Antaranya tuan-tuan, sistem hafalan Turki zaman Khilafah Uthmaniyah. Sudah ada tuan-tuan sistem dia. Sistem dia mengapai daripada belakang ke depan. Juzuk 1, ambil muka surat hak last sekali, ngapai. Juzuk 2, muka surat last sekali. Sampailah habis juzuk 30, hak last sekali dia. Qul huwallahu ahad sampai qul binnas tu. Lepas tu ulang balik, habis dah 30, ambil pula muka surat yang sebelum dia pula. Begitulah seterusnya. Ini di antara sistem yang ada di Turki, yang barangkali di Malaysia tak ada, masing-masing cara. Maka ini tuan-tuan, kita nak bagi pelajar-pelajar ni bukan hanya dia menghafaz Al-Quran, tetapi ada ilmu-ilmu yang lain yang dia pelajari. Mudah-mudahan dia balik ke kampung halaman, dia tak boleh jadi mufti pun tak apalah. Dia boleh bantu ahli qaryah, orang kampung dia, mengenal Islam, mengenal Al-Quran. Insya-Allah tuan-tuan, kita nak ambil 40 orang saja yang nak mengaji tuan-tuan. Anak hak nak mengaji. Kita tak mau pak hak nak hak anak nak. Ada mai hantar, ustaz ni saya nak hantar anak orang. Umur apa? Umur kata satu. Saya nak bagi anak dia mengaji saya, anak saya nak mengaji sini, nak bagi dia mengaji sini. Saya tanya dia, lah ni anak yang nak ke abang yang nak? Dia kata anak saya tak apa mau ngah, tapi anak saya yang mau tak apa. Lah ni senang, abang main duduk sekolah ni, anak balik pergi duduk rumah. Dia kata tak apa lah tu ustaz, tak jadi ya. Pasal apa tuan? Nak mengapai Quran kena ada pengorbanan. Mak ayah kena ada pengorbanan, tak boleh duk patahkan semangat anak-anak. Ni anak tengok ni, jiran belah rumah ni tengok no. Dia ada SPM, kereta besar ni. Hang dah hafal Quran tak habis-habis lagi. Jam terus. Jangan ada lagu tu tuan. Siapa yang berpegang dengan janji Allah, hang ada SPM ke, hang tak ada SPM ke, Allah dah tentu siap dah. Yang penting usaha dan buat dan sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu sahaja yang kita nak sampaikan. Maaf lajak sikit tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu tak bergaduh pun, duk cucuk sampai hari ni tak settle. Duk bagi settle macam-macam ni, bawa jumpa duduk sekali, gaduh juga. Bukan kata sekarang orang menyatukan Sunni dan Syiah, daripada dulu orang cuba sampai hari ni tak selesai-selesai. Sebab ada sentimen yang dimain-mainkan.